masalah sapu tengkuk. Ni sapu tengkuk ni khilaf sini. Wala yusannu mashur raqabah idh lam yathbut fihi syai'un. Masya-Allah. Syekh Malibari rahimahullah dia bagi keputusan yang baik dalam masalah ini, dan tidak disunatkan menyapu air kepada leher. Dia ada setengah orang ni lepas dia sapu telinga kan, ni dia sapu sini pula, ambil air sapu di tengkuk. Kenapa tidak disunatkan? Tanda situ, iz lam yasbut fihi syai'un, kerana tidak sabit sesuatu nas yang sahih berkenaan dengan perbuatan itu. Berkenaan dengan perbuatan itu. Jadi oleh kerana tidak sahih dengan perbuatan itu, kata Imam Nawawi, tengok dalam kitab terjemahan dia ada tambahan. Dalam kitab asal tidak ada ni. Tuan-tuan ikut sini. Kerana tidak sabit suatu nas berkenaan dengan itu. Kemudian dia mari tetapi itu letak kurungan. Itu tambahan daripada penterjemah. Dalam kitab asal yang ada di tangan saya ni tidak ada. Dia pergi kepada Qala Nawawi. Sampai kepada nombor 5 tu tutup kurungan, itu tambahan. Kita pergi terus kepada kata Nawawi. Qala Nawawi rahimahullahu taala, bal huwa bid'atun wa hadithuhu mawdu'. Imam Nawawi berkata, menyapu air pada leher itu adalah bid'ah, dan hadisnya adalah hadis mawdu'. Itu Tuan Syekh kita, Syekh Malibari, menukilkan pandangan ini daripada siapa? Daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi bagi kata putus, perbuatan sapu tengkuk bid'ah, dan hadisnya adalah maudhu'. Baiklah, oleh kerana ada nota kaki, kita baca juga dalam kurungan tadi. Berkenaan dengan itu, bermula itu tanda kurungan. Tetapi ulama sufiyah ada berpegang kepada hadis yang menganjurkan menyapu air pada leher. Misalnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitabnya Sayyarus Salikin. Dia kata apa? Dia kata, sehingga engkau amalkan akan dia, dan jikalau ia didhaifkan oleh setengah ulama fuqaha sekalipun. Jadi kita kata dalam masalah ini khilaflah ulama dalam masalah sapu tengkuk, tapi oleh kerana Imam Nawawi ini seorang imam yang besar kan, bagi kitanya Imam Nawawi ini rijal dalam masalah ilmu hadis. Sebab itu Tuan Syekh Malibari dia letak sepatah la yusan, kata putus tidak sunat sapu tengkuk, kerana tidak ada hadis yang sahih daripadanya. Baik, anda baca kata-kata Imam Nawawi supaya kita nampak perbincangan para ulama kita, ulama mazhab Syafi'i. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Majmu' jilid yang pertama muka surat 489. Berbeza pandangan ulama mazhab Syafi'i dalam masalah sapu tengkuk ketika berwudu. Ringkasan daripada perbahasan ulama mengatakan ada 4 pandangan. Yang pertama sunat sapu tengkuk dengan air yang baru, maknanya ambil semula, lepas pula selesai tadi air baru pula. Yang kedua, yustahabu, elok tapi tidak sunat. Yustahab wala yuqal mas, dia tak kata sunat, dia kata elok, sebab ada pandangan ulama. Yang ketiga, sunat kita terus je dengan air selepas pada kita sapu telinga terus ke tengkuk. Yang keempat, la yusannu wala yustahab, tak sunat tak elok. Macam kita Syekh Malibari ni, tak sunat tak elok. Qala An-Nawawi wa hadha ar-rabi' huwa as-shawab. Pandangan yang mengatakan tidak sunat dan tidak elok, itulah yang betul, yang benarnya. Walihada lam yadhkurhu Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu, kerana itu Imam Syafi'i tak sebut dalam kitab dia.
Dan juga ulama-ulama mazhab Syafi'i mutaqaddimun yang awal. Mana sebelum Imam Ghazali itu tidak sebut. Walam yazkurhu aidan aktsarul musannifin. Ramai ulama-ulama fiqh mazhab tak sebut masalah ini. Apa satulah tuan penterjemah kata ada ulama sufi yang sebut. Baik. Kata Nawawi lagi, ni anda baca kata-kata dia lah. Walam yasbut fihi anin nabi. Tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sabit dalam kitab Sahih Muslim dan lain-lainnya. Nabi kata syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Imam Nawawi bawa hadis ni. Wa fi sahihaini, dalam Bukhari Muslim, man ahdasa fi amri dinina ma laysa minhu fa waraddun. Dua hadis dia bawa, kan. Kemudian dia bawa sebagai insaf, Imam Nawawi bagi tahu kepada kita manakah dalil yang mengatakan boleh sapu tengkuk. Mana dalil? Ada dalil. Wa ammal hadisul marwi, hadis yang diriwayat daripada Talhah bin Musarrif an abih an jaddihi, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu hatta yablughal qazal. Maknanya dia tengok Nabi kita sapu sampai ke sini, muqaddimal unuq, sampai ke tengkuk ni. Qala an-Nawawi fa huwa hadisun dha'ifun bil ittifaq. Maka hadis itu hadis dhaif dengan ittifaq para ulama. Wa amma qaulul Ghazali, adapun pandangan Imam Ghazali yang mengatakan sapu tengkuk itu sunat, karena ada riwayat hadis mashur raqabati amanun minal ghul. Siapa dia sapu tengkuk, maka orang ni aman daripada al-ghul, aman daripada dia kena diikat di tengkuk dia, kena dirantai, dibelenggu di tengkuk. Qala an-Nawawi ghalat, itu satu pandangan yang silap. Li'anna hadza mawdu' laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis yang dibawa oleh Nawawi oleh Ghazali itu mawdu', hadis palsu, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha min kalam an-Imamun Nawawi. Jadi alhamdulillah kita bahas di sini supaya para pelajar kita tahu pandangan ulama Islam dalam masalah ini. Kita kata alhamdulillah. Baik, kalau kita kata nak beramal juga dengan hadis fadail, kita kata terpulanglah. Cuma apa yang saya sampaikan di sini, kata-kata Al-Maribari dalam kitab dia ni dan juga Imamun Nawawi, cukuplah dua imam yang besar. Kalau kata nak pelajar, orang kata walaupun hadis dhaif sekalipun, kita nak amal juga, itu terpulanglah. Tapi kalau tanya, kalau kita kata kesimpulan kita, tak perlu kita buat. Sebab apa? Sebab yang sunnah Nabi ni, kadang-kadang sapu kepala sikit ya, ni. Tapi tengkuk sapu dia. Hak sunnah kita tidak amalkan. Tapi yang menjadi pertikaian ulama ni, hadis ada kata hadis yang dikatakan sapu tengkuk itu aman daripada dibelenggu, itu hadis maudhu'. Kenapa kita nak jadi cuma ada hadis lain yang mengatakan tadi, yang hadis Talhah tadi tu. Ada Talhah tu tadi ada kata dhaif di situ. Kita kata alhamdulillah ada perbincangan para ulama. Jadi kita pilihlah mana yang kita nak amalkan.